Suara dengan suara tak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengar tak suara? Dengan suara tak? Hai, dengar tak suara saya? Dengar tak? Testing suara. Kalau suara dengar, dengar tak suara saya? Tak dengar? Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum. Hai. Hai, hai, hai. Okay. Dah dengar kan? Alright. Sekarang dah dengar kan suara saya? Hai. Hai Kak Ima. Okay, jelas. Good. Sekejap. Clear dan bergema. Bergema tak elok. Gema sikit. Dah ready ke? Ready. Okay. Hai Jana. Right. Okay. Lagi 3 minit kita tunggu. Sambil tu boleh buat sekejap. Okay. Yes. Ready, ready, ready. Saya pun dah ready.
Suaranya jelas cuma tak kuat. Betul tak kuat? Tapi okey kan? Okey kan Jana? Alright. Okay. Hai. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sekejap. Okay. How are you all? Are you all ready? Hai. Okay. Saya rasa dah pukul 3. Saya start sekarang lah. Alright. Hai semua. Hai dah. Saya dah highlight semua. Thank you. Hai Misa. Hai Romiza. Okay, saya layan komen pula. Okay, sekarang dah pukul 3 saya start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke sesi pengkayaan ilmu untuk slot gaya hidup sihat. Nama saya Dr. Nurina. Saya seorang pensyarah. Kalau sesiapa yang belum, sesiapa yang watch ni out of UTM, saya seorang pensyarah UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Saya diberikan 30 minit saja untuk cerita tentang Science of Happiness. I'm actually very excited bila melihat kawan-kawan saya dan semua sahabat-sahabat juga keluarga pun ada juga bersama-sama dengan saya untuk belajar tentang sains dan sedikit praktis tentang happiness. Okay, saya start dengan satu soalan. Soalannya, you jawab dekat ruangan komen, so saya boleh baca. Apakah satu perkara yang membuatkan anda happy? Okey, saya tunggu jawapan. Apakah satu perkara yang membuatkan anda happy? Saya mulakan dengan satu soalan. Apakah satu perkara yang membuatkan anda boleh happy? Ataupun satu perkara ataupun banyak perkara, mungkin markah yang tinggi ataupun mungkin kereta yang mewah ataupun rumah yang besar, anything that you can think, apa-apa benda yang boleh menyebabkan anda happy. Anak, buku, kucing, lagi apa lagi? Cats make you happy. Saya tak ada mic, saya guna built-in mic. Melihat alam, good books, lagi? Apa lagi yang membuatkan anda happy? Family, esok gaji, yes, gaming, duit, sihat, melihat alam, travel, good. Bersama dengan family. Saya tekan kerja, masih bernafas, bercuti. Saya tak ada mic. Saya cuba. Macam ni okey tak? Macam ni dengar tak suara saya kalau tak ada mic? Dapat baca Quran pun ada jawapan dia. Okay? Dengar. Travel, sunset. Okay. There is a lot of things yang boleh buat anda happy. Reading. Macam-macam. Apa tu? Kan? Boleh bersukan suara tak clear. Macam ni boleh clear tak? Dengar. Okay. Okay, saya terus tengok family kat rumah. Sebenarnya semua orang tengok family kat rumah sebab semua orang berada di dalam MCO, so semua berada kat rumah dan semua nampak happy. Saya juga nampak happy. Nampak happy tak? Nampak happy kan? Okay, tak happy tak apa. Right.
Bila saya bertanyakan soalan, apakah yang menyebabkan anda happy? Rata-rata jawapannya tentang perfect body. Oh, saya kurus, saya boleh jadi happy. Oh, saya dapat 4 flat, saya boleh dapat happy. Saya lulus ujian memandu pun saya happy. Ataupun ada juga yang jawab, oh saya dapat jawapan, saya dapat kerja di bidang yang saya suka. Saya sebenarnya engineer tapi sebenarnya saya suka jadi chef. Saya sebenarnya lagi suka jadi chef. Jadi saya sebenarnya happy sebab saya jadi chef. Ataupun you all boleh jawab, uh, saya can be happy kalau saya jumpa true love saya, cinta sejati, saya dapat suami yang romantik, ataupun saya jadi dapat isteri yang pandai masak. So, saya happy. Kalau saya tak dapat suami yang romantik, saya tak happy. Kalau tak saya tak dapat isteri yang pandai masak, saya tak happy. Ataupun ada juga yang cakap tentang salary. Oh, saya sebenarnya gaji sekarang 2,000. Kalau gaji saya 5,000, saya boleh jadi happy. Betul tak? So a lot of people can say this. A lot of people can say this, betul tak? Sama juga dengan this is happen. Everybody, semua human pun berlaku macam tu. Saya sebagai manusia pun berlaku macam tu. Tapi bila saya cakap this is all wrong, this is just false, satu benda yang penipuan yang dibuat oleh diri sendiri untuk diri sendiri, and then I said go back, you're just going wrong way. Tapi and then you tanya dengan kenapa? Betul lah, sebab I boleh happy kalau gaji I besar. Gaji I 5,000, I besar. Sekarang gaji I 2,000, I tak cukup. I dah hampir lesson kereta ni dah 2-3 kali tak. I should feel saja. Kalau saya lulus kali ni, saya be happy. Betul lah, betul. You can say that. Tapi sebenarnya bila I cakap, kita tidak mengerti apa sebenarnya yang menjadikan kita happy. You can say that, why? Kenapa sebenarnya apa yang saya cakap tadi, apa yang you dah mention tadi sebenarnya tidak actually menjadikan kita sehappy yang kita sangka. So jawapan saya tidak menjadikan sehappy yang kita sangka. Okay? Jadi bila kita tanya, some people bila boleh cakap okay tak apalah, it's okay, bukan senang pun nak jadi jadi happy kan, tak apalah kita miskin macam ni pun tak apalah, inilah takdir kita. Ataupun kita boleh cakap tak apalah, inilah takdir kita sebab inilah result yang kita dapat, ini je yang kita boleh buat, ini je pendapatan kita pada bulan ni, bulan depan tak tahu lagi lah macam mana. Sebab this is always general question, general answer yang people akan jawab, iaitu hidup sudah ditentukan, tak boleh diubah. Whether you are kind of half empty person ataupun you are half full person, so you just stuck that way. You akan cakap, oh tak apalah, memang inilah hidup aku, memang aku tak boleh ubah, dan memang orang lain boleh jadi kaya macam Vivi Yusof kan, ataupun you boleh you just stuck that way. Ataupun sekali jawapan kedua, you can say that hidup ni sebenarnya indah, tapi perkara buruk masih berlaku atau sebaliknya. Contohnya, sebenarnya I memang dah lulus dah exam kereta hari tu, tapi still accident. Tapi tak apalah, maksudnya benda yang you nak lulus, yang you kata you boleh jadi happy sebab you lulus exam, tapi still there is a thing that makes you unhappy. Maksudnya ada sesuatu benda yang berlaku di sebaliknya. Begitu juga benda kalau anda rasa ini adalah perkara yang tidak menyebabkan anda happy, sebenarnya ada benda lain yang itu. Jadi ini dua jawapan yang selalunya orang bagi, rata-rata orang bagi, sama ada dia rasa ini takdir hidup dia, tak apalah aku miskin macam ni, tak boleh jadi kaya, ini sajalah gaji kita, ini sajalah pendapatan kita. Ataupun sebenarnya it kind of balance. Sometimes kita boleh happy, sometimes kita tak boleh tak happy. Things can happen that way. Alright. Okay. Tapi cerita dia, Sonja Lyubomirsky, seorang psikologis, dia dah buat eksperimen, dia dah buat survey, and then dia cakap dalam buku dia The How of Happiness, dia cakap ketetapan yang kita cakap tadi sudahlah, itulah yang berlaku, itulah yang kita dapat, hanya 50% yang contribute. Yang 40% lagi adalah tindakan dan fikiran kita sendiri, sama ada betul ke atau apa yang kita dah buat untuk kita make it happy. Contohnya kita, maksudnya ketetapan yang kita rasa benda tu tak boleh ubah, tak apalah, maksudnya things like memang tak boleh pun nak buat orang happy. People can say that, tapi sebenarnya itu bukan the total of it. It is just 50% of it. But you really need to have you punya tindakan dan fikiran kita, dan happiness yang sebenar hanya 10% saja contribute to the happiness. Okay?
Alright, ini adalah soalan yang saya keluarkan sebelum live pagi tadi. Saya ada tanya, okay, harga kayu pemukul RM1 lebih daripada bola. Jumlah harga kayu pemukul dan bola ialah RM1.10. Berapa harga bola? Saya dapat banyak jawapan, which is good. Thank you for responding. Tapi cerita dia, apa yang saya nak cerita ialah saya minta you buat masa berfikir. Maksudnya benda tu saya dah explain daripada pagi. So ada a lot of masa untuk berfikir dan respon. Kalau harga bola you letak 10 sen, kayu pemukul RM1 lebih daripada harga bola. So jumlah harga keduanya RM1.20. Jadi jawapannya harga bola ialah 5 sen sahaja. Kan? Jadi kenapa jadi macam ni? Ini adalah part of my answer. Saya belas dalam Instagram saya. 18 orang yang jawab 10 sen, hanya 4 orang jawab 5 sen dan 100 sen. Maksudnya 14 orang lebih daripada yang jawab 5 sen. So itu jawapan dia. So kenapa people still jawab benda ni salah? Padahal benda ni bukan kompleks matematik. Dia bukan matematik yang kompleks. Tak kompleks. Itu RM1 10 sen yang you've been using it every day. You've been boleh pakai brain saja every day. Sebab apa? Sebab this is our human. We are human. We are limited to that. Kerana kita actually cenderung untuk memudahkan sesuatu, untuk selesaikan masalah dengan cepat. So this is kind of psychology part. Sebab manusia dia just nak, oh tak apalah. Sebab tu I cakap tadi, tak apalah memang inilah tak ada, ini sajalah gaji kita, ini je lah markah yang kita dapat. You know, things are yang you sebut tadi boleh make you happy. You nak travel tapi you dapat travel down Malaysia saja macam tu. You know, things are really you think can make you happy, but actually it's not. It is not the real thing that can make really happy for you. Okay. Alright, so dalam kes ni, kita actually what you do, actually kita letakkan harga kayu pemukul RM1 lebih daripada harga bola. Itu kepada ketetapan harga kayu pemukul sebenar. Sebenarnya sebenarnya itu yang kita buat. Dan apa yang saya appreciate, this is the calculation mathematics. It's kind of long way. Ini kawan saya dia buat, Dr. Faiz daripada Fakulti Sains, dia buat kira-kira and dia dapat jawapan yang betul. Ini adalah kiraan dia, kalau tak nampak tulisan dia, ini kiraan dia. Kayu pemukul sama dengan bola tambah RM1. Akhirnya you boleh kira bola harga dia 5 sen. So nak sampai kat macam ni, kita kadang-kadang malas lah nak fikir. We just think simplify it. We just make it simple and then we just answer it. That's why we make it wrong. That's why we are going wrong direction. Okay. So topik kita hari ni, saya akan bincangkan tentang salah faham. Tadi kita dah tersalah faham dengan bat dan ball tadi. So saya cerita pasal salah faham tentang happiness dan kenapa jangkaan kita selalunya salah dan apa sebenarnya menjadikan kita lebih happy, dan juga strategi untuk kita reset jangkaan kita dan bantu orang lain juga. So kalau time permitted, sebab saya hanya ada 30 minit saja, jadi kalau ada masa saya akan ceritakan semua. Kalau tak ada masa, kita insyaAllah kita cuba lagi. Alright. Tom Wilson and Dan Gilbert, they are professor. Tom Wilson, professor daripada Virginia University, Dan Gilbert, professor daripada Harvard University. They are psychologists. Dia cakap kebanyakan perkara yang kita sangka boleh membuatkan kita happy sebenarnya tidak menjadikan kita se-happy yang kita sangka. Why does it happen? Contohnya, kalau you kata tadi you nak pergi travel, you dah travel, are you really happy as you wish? Are you really happy that macam you sangka you sangat happy dengan travel, so you dah travel ni, just happy tak? Happy sangat tak as you wish, macam as you predict, macam expect? Ataupun you masa tu sebelum ni you fail, you dah fail exam banyak kali, and then sekali you dah dapat exam tu you lulus. And then dia cakap kalau I lulus ni memang I sangat-sangat happy, sampai happy lah, I bahagia sangat. And then bila dah lulus, you happy tak? You happy like kind of happy as happy you are, like you can imagine. So the same goes tu, kalau you kata, oh I'll be happy, I akan bahagia kalau dapat suami yang handsome, yang romantik macam tu. Ataupun I can be happy kalau I dah jumpa seorang yang boleh faham diri I dan sebagainya. Tapi bila dah jumpa, you happy tak? You happy could be, you can happy, yes you happy, tapi you really happy as you expect ke?
That's the question yang kita akan kupas hari ni. Alright. So Tom Wilson and Dan Gilbert, dia devoted dia punya life sepanjang hidup tu, dia search on happiness, and then dia introduce satu perkataan yang kita panggil dia Miss One Thing. So Miss One Thing ni tak adalah dalam kamus dewan, I dah cari dah. Cuma dia ada dalam kamus psikologi yang kita panggil dia describe, yang dia describekan as a situation of mistakenly believing that getting a particular thing will make you happy. Dalam bahasa Melayu saya explain bahawasanya iaitu adalah situasi di mana kalau kita tersilap percaya bahawa mendapatkan sesuatu itu akan membuatkan kita bahagia. So kita silap lah sebenarnya. So I can say that we are going actually wrong direction, and then I will explain, bersedialah dengan misconception yang saya akan reveal kenapa kita boleh tersilap. Yang kita ni happy ke? Happy ke? Okay. Alright. Jom happy. Okay. Right. So soalan ni, kenapa Miss One Thing ni wujud dalam minda kita? Kenapa Tom Wilson dengan Profesor Dan Gilbert tadi been devoted buat research tentang ni, and then dia kata kenapa ada Miss One Thing ni, why Miss One Thing ni happen, mesti ada buat a lot of experiment, survey untuk cari apakah perkataan yang penting untuk Miss One Thing ni. So Miss One Thing ni kenapa dia ada dalam minda, kenapa kita tersilap? Sebab dalam minda kita ada ciri-ciri yang kita tak kenal. Saya translate daripada perkataan bahasa Inggeris annoying features in our mind, which means sesuatu benda yang mengganggu fikiran kita menyebabkan adanya Miss One Thing dalam minda kita. Bila adanya Miss One Thing dalam minda kita, kita akan silap. Kita rasa itulah yang buat kita happy, tapi bila dia dapat, sebenarnya benda tu tak happy pun. Faham? So faham? Okay? Okay, ciri-ciri dia ada 4. So 4 lah ciri yang saya akan explain hari ni dalam masa few minutes. Saya ada 15 minit saja lagi. Oh my god. Alright, ciri pertama adalah gerak minda yang terpesong. Yang kedua ialah kita tidak berfikir secara mutlak, malah meletakkan satu titik rujukan. Dan ketiga, minda kita dah terbiasa dengan sesuatu itu. Yang keempat, kita tidak perasan bahawa minda kita dah terbiasa dengan sesuatu itu, yang lebih teruk sekali. So kalau this is all translation yang saya translate. So saya cuba terangkan salah satu benda. Kenapa saya cakap gerak minda anda terpesong, wrong mind intuition. Pertama, cuba you tengok ni. Line A dan line B. Yang mana satu lagi panjang? A ke B? Yang mana satu lagi panjang? A ke B? Saya tunggu jawapan. Yes, A. Sama panjang. A. Lagi. Dua-dua sama. Lagi. Pandai diorang ni. A. Yes! A lot of people say A. Mari kita tengok jawapan dia. Actually dia sama panjang. Sebenarnya dia sama panjang. Cuba tengok balik. Kita tengok balik. It really look like A sebenarnya lagi panjang daripada B. Kenapa benda ni happen? Kenapa A lagi panjang daripada B? Bila saya buang arrow ni, sebenarnya saya maksudkan line ni lah. Maksudnya bukan line yang ni. Yang ni bukan line. Maksudnya dia punya persekitaran. Okay, kalau contoh ni you tak boleh teka. Kalau you macam hati lah, ni bukan tak sama panjang. Tadi memang A panjang. Cuba tengok ni. Bulatan orange yang mana yang lagi besar? Yang sebelah kiri ke yang sebelah kanan? Kiri ke kanan? Bulatan yang mana lagi besar? Yang kiri ke yang kanan? Panjang. Sudah jawab. Saya dah jawab. Saya sudah ke slide yang seterusnya. Sama besar, illusion optic. Pandai, orang-orang fizik ni semua memang pandai. Lagi, both are same. It's just illusion. Both are same. Yes, sama panjang cikgu. Teka betul dapat ada tak? Kanan lagi besar. Lagi, sama size. Lagi, sama juga keduanya.
Okay, sekarang semua dah pandai. Memang mereka dah sama. Tapi kenapa ya kita tengok yang belah ni lagi besar, yang ni lagi kecil? Kenapa? Yang sini, yang tadi memang kita dapat nampak A lagi panjang, B lagi pendek. Sedangkan mereka tu adalah sama. 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 Cuba tengok ni pula. Which table is longer? A ataupun B? Kalau you tengok daripada segi mata kasar, tapi saya tak boleh nak buktikan sebab you kena trace. Ambil kertas, ambil pensel, you trace size permukaan meja B dengan trace permukaan meja A, you boleh tengok apa yang jumpa, yang mana satu yang besar. Meja A ataupun meja B, yang mana satu lagi panjang? Optical illusion. Orang-orang fizik ni, pakar-pakar fizik semua ada dekat dalam ni. Jadi saya tak boleh kacau. Okay, tapi saya ada punya explanation, psychology explanation kenapa benda ni berlaku. Alright. Left, sama. Alright. Sama juga. Good. Sebenarnya table ni adalah sama kalau you buat trace permukaan B dengan permukaan A adalah sama. Tapi kenapa, if we not lie, memang daripada pandangan mata kasar, mata kita memang nampak itu lagi panjang dan kita memang nampak different, the size are different. Sebab inilah sebab dia. This is what I'm saying. Gerak minda kita yang terpesong, which means wrong minda intuition. That's why macam mana kita boleh nak tahu sedangkan sesuatu perkara tu boleh buat kita happy. Contohnya travel tu boleh buat kita happy, ataupun dapat duit banyak tu boleh buat kita happy, good job, salary boleh buat kita happy. How? Because kita sendiri can make mistake for that. Kita punya intuition, kita punya mind can make mistake on that. Alright, ini annoying features yang nombor 2. Saya tanya dengan you all, ini adalah research yang dibuat oleh Medvac pada tahun 1995. Medvac and colleagues dia ada banyak buat research tentang Olympics dan emotion. Dia ceritalah macam mana happiness atlet-atlet ni dalam atlet-atlet ini dalam kemenangan mereka. Okay, you boleh tengok sini. Yang pakai baju putih ni dia menang silver. Okay, yang pakai baju hitam ni dia menang gold di tempat pertama. Yang pakai baju merah gangster. Okay, dia menang bronze. Okay, ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. So you tengok expression muka dia. He looks so happy. I menang nombor 1. Yes, he looks so happy. Nampak happy. So bila dia happy kat sini, you rasa yang nombor 2 ni happy tak? You rasa yang nombor 2 ni macam mana? Dia happy ke tak? Cuba you rasa nombor 2 ni sebelum saya reveal. Nombor 2 ni, adakah orangnya happy ataupun tidak? Happy juga. Okay, kita tengok Kita tengok. Si Silver ni, senyuman dia tak adalah macam happy sangat. Tak adalah macam wow aku happy menang nombor 2 tak. Kan, betul tak? Dia nampak alamak. Okay lah. Kalau yang ni macam ni, it doesn't look happy, dia macam kurang happy sikit. Yang dapat nombor 3 mestilah dia, you can predict like macam super unhappy macam dah gila. Dia tak berapa happy sebab dia dapat bronze macam tu. Would you predict that? Happy sambil nangis. Happy dah sebabkan dia bersyukur. Good. Semua happy. Tapi tengok cerita dia. Yang dapat nombor 3, dia punya happiness dia more than daripada nombor 2. Why? Why does it happen? Tengok dia punya wow, yes aku menang nombor 3. Yang ni okay lah aku menang nombor 2. Padahal nombor 3 lower daripada silver. Why does it happen? And Medvac and colleagues dia ada explain benda ni dalam 1995 dalam research dia pada tahun 1995 sebenarnya. Cerita dia adalah titik rujukan bagi pemenang silver ni adalah pingat emas. Dia rasa aku nak menang silver, aku hanya satu step away daripada tempat aku sendiri, aku boleh menang gold. Tapi aku menang silver, so he not happy with that. Sedangkan yang bronze ni, dia punya titik rujukan, dia kata aku ingat aku tak dapat medal langsung tapi dapat juga bronze. So you know the things is the titik rujukan yang kita put
that makes actually kita punya happy. That's why this is annoying features kita yang ada dalam mind kita, bahawasanya kita tidak berfikir secara mutlak. Benda tu kita tak berfikir secara mutlak, malah meletakkan satu titik rujukan. So kat mana sebenarnya kita letak titik rujukan? Contohnya kalau I cakap titik rujukan kita nak dapat 4 flat. Sebenarnya kalau dapat 3.8 pun I'll be happy lah. I'm very very happy. This means I dah letakkan titik rujukan I 3.8 point untuk I happy. Unless kalau I letak titik rujukan I 4 point. So different. So titik rujukan adalah something yang you control yourself. So adakah happiness ini depends on yourself. So how do you put your happiness based on yourself? This is the science tells you. Okay, science explain to you, and science, psychology can science explain to you like this. So this is the question: adakah happiness kita bergantung kepada titik rujukan yang kita tetapkan sendiri? So you are the one yang tetapkan sendiri kat mana yang you nak letak happiness. Sebab tu kalau orang miskin ataupun kaya, kita tak semestinya cakap dia dah happy, dia dah ada kereta besar, dia dah ada rumah besar. So kita tak tahu adakah dia happy sebab kita tak tahu di mana dia letak titik rujukan dia. Sama juga macam kita, we never know whether we are happy or not with ourselves, we content with ourselves. Sama ada kita happy ataupun tidak adalah bergantung kepada titik rujukan yang mana ia menjadi annoying features di dalam minda kita. Right, so cerita pasal titik rujukan tersebut. Sebenarnya kita meletakkan titik rujukan tersebut pada 3 tempat tau. Sebenarnya this is the effect. So pertama adalah perbandingan dengan diri kita yang lepas. Last week aku punya pendapatan aku dah dapat sale 2,000. Minggu ni aku mesti dah dapat 5,000 sebab you dah put on up, you dah level up you punya titik rujukan tu. Last year aku punya sales million. This year you nak buat sales you 2,000 million. Maksudnya more than that. Itu you dah letakkan titik rujukan you. Tapi kalau you tak dapat, you won't be happy for that. Yang kedua, yang paling teruk, you bandingkan, letakkan titik rujukan itu melalui perbandingan dengan orang lain untuk diri kita sendiri. Contohnya, I won't be happy kalau I tak dapat lah suami yang romantic macam tu, perempuan yang pandai masak, isteri yang pandai masak tu, I won't be happy. Sebab maksudnya you dah being social comparison, you compare yourself dengan social, apa orang tu dapat, and then you feel unhappy because you put di titik rujukan tersebut pada selepas you bandingkan dengan orang lain. Yang tadi pertama you bandingkan diri yang selepas dengan pengalaman yang lepas. Yang kedua you bandingkan dengan orang lain untuk diri you sendiri. So you won't be happy. Tapi yang paling sadis dan happen sekali, when you put titik rujukan tersebut based on social comparison untuk orang lain, dan especially orang-orang tu adalah orang-orang yang kita sayang. Maksudnya keluarga kita, contohnya mama boleh happy kalau you dapat UPSR 5A macam anak Mak Joyah tu. Mama boleh happy kalau you kerja jadi doktor macam diorang ni. You know, you have put the titik rujukan tersebut bergantung kepada social comparison orang lain kepada orang lain, dan orang lain itu adalah orang yang you sayang, contohnya your family and so on. That's always happen. So this is the things why people are not happy, and then happiness is not absolute sebab people are doing that titik rujukan. So sama ada you sadness, sama ada you rasa you sedih, kalau I tak dapat UPSR di mana, sedih sangat-sangat lah. Sama ataupun you put the happiness, you are happy sangat-sangat kalau you dapat UPSR 5A. Actually, you are the one yang letakkan titik happiness dekat mana-mana area di sini. You are the one. So this is the things, annoying features that have in our mind. And then annoying features nombor 3, actually minda kita dah terbiasa dengan sesuatu, iaitu yang kita panggil dia penyesuaian hedonik, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia hedonic adaptation. Bila kita berada di luar rumah dalam suasana yang terang benderang, lepas tu kita tiba-tiba masuk dalam bilik gelap, kita akan rasa macam feeling difference dengan situation. Sampai sesuatu masa, tak apalah, gelap is fine. Okay? Ini adalah keadaan normal bagi kita, sama ada kita yang kita panggil dia penyesuaian hedonik. Okay. Saya bagi satu contoh lagi. Ini kucing. Favorite dia ni, sausage hot dog. So dia cakap, wow, I believe I'm going to enjoy this. You know, kucing ni rasa macam dia dah jumpa, dia dah lapar sangat, dah banyak hari dia tak makan, tiba-tiba jumpa hot dog banyak macam ni.
And then dia cakap, oh I believe I'm going to enjoy this. The same way, sama juga macam kita, oh kalau I dapat travel pergi London ke pergi Paris ke, I'll be happy. Tapi take a step back. We think. Take a step back. We think. Tengok kucing ni, kalau dia makan hotdog yang pertama, sausage yang pertama, dia happy. Sausage kedua, happy juga. Sausage ketiga, happy juga. Sausage keempat pun happy. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dia akan happy juga tau. Imagine. This is happen yang kita panggil dia hedonic adaptation. Maksudnya kita dah adapt dengan things. Sebab tu bila kita orang yang baru mula-mula nak kahwin kan, dia punya excitement tu baru kahwin punya excitement sangat-sangat macam to the top level, tapi bila dia dah adapt dengan keadaan tu, manusia dah adapt sama suami ataupun isteri, adaptation dia dah sama, dia dah biasa, dia dah tak apalah. Sama juga kalau mula-mula kita dapat result, aku dah dapat tempat dekat UTM, dapat belajar dekat UTM ni, dia punya excitement, aku dapat belajar, dia punya excitement nak cerita kat orang tu, sangat-sangat happy. Tapi bila dah masuk, lepas tahun, lepas 2 tahun, dia dah jadi senior, adakah excitement dia the same maintain seperti mana dia punya excitement, happiness masa dia terima keputusan dapat masuk UTM? Different. This is happen because kita punya features annoying nombor 3 yang kita panggil di features annoying nombor 3, adaptation, hedonic adaptation. Okay. Features annoying nombor 4. Sebab apa kita boleh silap? Iaitu sebenarnya kita tidak sedar bahawa minda kita dah terbiasa dengan sesuatu itu. Kita tak sedar bahawa kita punya excitement masa mula-mula masuk universiti dapat acceptance daripada surat, anda diterima masuk universiti, you masuk, and then suddenly excitement tu lama-lama hari-hari dia akan biasa, you dah biasa benda tu tanpa sedari. Dan benar apa yang anda semua cakap, perkara yang kita sangka boleh buat kita happy, itu hanyalah ilusi. Itu hanyalah ilusi saja. The same kalau I cakap, benda-benda yang boleh buat happy sebelum ni, masa first I tanya you apa yang boleh buat happy, travel, money, duit, gaji yang besar, kerja yang baik, dapat duduk dengan keluarga anak ke, and anything that can make you happy, it is actually ilusi. Tapi apalah yang sebenarnya membuatkan kita happy? Nanti kita sambung lagi. Yang ni kita panggil bila kita tak sedar benda yang kita dah terbiasa tu. Dan Gilbert dia explain dari segi pada 2003 dia cakap kita panggil dia bias impact. Maksudnya kecenderungan untuk kita berprasangka tentang kesan impact yang berlaku pada peristiwa masa depan tentang reaksi emosi kita, sama dia punya intensity ataupun durasinya. Contohnya kalau kita dapat masuk, kita student, contohnya kita ni student, kita dapat masuk University of Malaysia. Wow, kita dapat masuk universiti, I'll be happy kalau I dapat masuk University Malaysia. UTM kan? Okay, I'll be happy untuk masuk University Malaysia dan I bahkan bahagia selama-lamanya. So dia akan jadi macam, you akan rasa, I sangat-sangat happy, intensity of happiness tu sangat tinggi. Ataupun you akan rasa, I'll be happy lah seumur hidup sebab I graduate UTM. Macam tu. Sebenarnya, the same way, I bagi satu lagi contoh. Kalau yang senang untuk you faham, contohnya, kalau I kahwin dengan lelaki yang romantik, yang handsome, yang pada masa yang boleh jaga I macam tu, I'll be very happy, bahagialah semua hidup. Bahagia semua hidup. You punya intensity, you punya prasangka terhadap diri you, terhadap happiness, emosi you adalah sebenarnya yang kita panggil dia bias impact, dan you rasa benda tu boleh bahagia seumur hidup. Itu adalah dari segi dua elemen yang Dan Gilbert telah kaji, iaitu intensity dengan directity. Actually sebenarnya kita tidaklah sebenarnya happy se-happy yang kita rasa. Benda tu belum berlaku lagi kan. Bila benda yang kita rasa tu dan benda tu belum berlaku, bila benda berlaku kita tak adalah happy as happy we think. The same way kalau kita rasa kalau aku fail aku can be very depressed, aku tak dapat masuk ATM, aku jadi macam ni, jadi hidup ni habislah, dah tak boleh pergi mana-mana, dah check mana hidup ni. So actually we are just fine. And then why does it happen? Dan Gilbert explain, inilah maksudnya kita dapat grade yang bagus, good marriage, ataupun kita dapat apa yang kita nak, dah duduk dalam rumah yang besar macam ni. This is what you imagine. I dah dapat dah duduk, I memang suka dah duduk rumah besar, dapat kereta besar, memang suka.
Do you really happy? You really happy in terms of intensity and in terms of duration? Think about it. Living at All 2013 dia buat eksperimen kepada pelajar yang dia predict satu, dia expect dia punya keputusan dia. Jadi dia letakkan satu expectation, lepas tu dia tanya student dia, kalau you dapat lebih tinggi daripada expectation you, berapa skill you? So dia pun cakap, oh I sangat gembira lah sebab I dapat lebih daripada expectation I. Ataupun kalau you dapat lebih rendah daripada expectation you, what do you say? You cakap, oh I sangat tak gembira because of kita tak dapat. Why? Sebenarnya kita tersilap sangka intensity emosi kita. Kenapa benda ni berlaku? Because Levine et al. 2013 dia cakap sebenarnya we are just fine kalau kalau kita dapat lebih tinggi daripada markah kita, we are not as happy as we think we are. And kalau kita dapat lebih rendah daripada markah yang kita dapat, we are not as sad as we think we are. Alright, kenapa kita selalu salah? Daripada satu tadi, daripada first slide sampai dah nak habis slide ni, saya cakap, oh saya dah terlebih 4 minit, sorry. Kenapa kita selalu salah? Ada dua sebab, iaitu focalism, iaitu yang kita panggil dia kecenderungan untuk berfikir dan fokus hanya satu perkara saja. So bila you think, you fokus satu tu, you lupa benda-benda yang lain. Contohnya kalau you rasa, oh I tak dapat masuk course yang I suka, I sebenarnya nak masuk course psychology tapi I masuk engineering. You've been depressed, you've been thinking about it. Actually you've been so focused of it until you forget sebenarnya walaupun you dalam course ni you still can dapat attend course-course yang lain, still ada kawan-kawan yang lebih baik, dan benda ni we are unable to think to that far unless you are been thinking about it. Yang kedua, we are forget about the immune neglect. Sebenarnya kita manusia actually we got resilient, kita ada daya ketahanan. Actually kalau tahun ni katalah esok you nak keluar result result memandu lah, contohnya kan, kalau keluar nak result memandu, esok keluar result memandu you fail, you pun balik rumah, I fail result memandu ni, I won't be happy, how can I live, I tak boleh memandu, I akan menyusahkan orang. You punya thinking too much, you've been focused on that, whatever happened on you, sampai you focus until 1 year lepas ni, how would you be? You still okay, you pergi makan dengan kawan, you boleh minum dengan kawan, you be okay. That means we are actually a human, quite resilient. We are actually good in addressing ataupun selamatkan perasaan negativity dalam diri kita. So yes, we feel sad and super happy, but actually we move on, things happen, and then we fine. Lepas tahun you cakap, oh you fine, you still hidup lagi macam tu. Itulah cerita dia. So semua ciri-ciri yang berjadikan dalam minda yang saya cerita tadi ada 4. Saya nak ulang balik. 1, kesilapan minda kita. Yang kedua adalah sebab kita letakkan titik fokus. Yang ketiga, kita dah adapt dengan sesuatu perkara. Dan yang keempat, kita tak biasa dengan sesuatu perkara tersebut. Kita tak sedar bahawa kita dah biasa dengan sesuatu perkara itu. Macam mana kita nak delete that? Macam mana kita nak padamkan minda kita? Saya sebenarnya dah habis 6 minit, terlebih 6 minit. I'm sorry about that. Kalau ada masa, saya willing to share how to do that, how to explain more about it. Kalau tak ada, tak apa, insyaAllah. Tapi keep on contact me. Saya ada website yang cantik, saya buat ni dalam masa 24 hours, which you can interact with me from there, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Thank you for listening, thank you for tuning in. Bye.